Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan membicarakan tajuk berkaitan dengan perbezaan antara syaitan, iblis, qarin dan qadan. Secara umumnya, syaitan ialah istilah ataupun sifat-sifat jahat yang tersembunyi dalam diri jin dan manusia yang menimbulkan kerosakan dan kehancuran. Jadi, syaitan boleh juga dikatakan sebagai profesion atau gelaran bagi jin dan manusia jahat. Perkara ini sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan syaitan dalam Al-Quran. Firman-Nya, Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Marhumnya, syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia daripada golongan jin dan manusia. Surah An-Nas ayat 5 hingga 6. Allah berfirman lagi, dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan daripada jenis manusia dan jin. Sebahagian lagi membisikkan kepada sebahagian lagi perkataan yang indah-indah bagi menipu manusia. Jika Tuhanmu menghendaki, pasti mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Surah Al-An'am ayat 112. Antara sifat syaitan yang adalah sombong, membuat kerosakan, sesat dan cinta kepada kejahatan. Jin yang bersifat sombong dan cinta pada kejahatan disebut syaitan. Manusia yang memiliki sifat itu juga dinamakan syaitan. Syaitan daripada manusia dan syaitan daripada jin yang ditetapkan oleh Allah sebagai musuh para nabi memperdaya sebahagian yang lain dengan kata-kata indah yang dibisikkan. Yang dimaksudkan dengan bisik adalah memindahkan pengaruh dalaman daripada sebahagian kepada sebahagian yang lain, menipu dan mendorongnya bagi melakukan kerosakan, sesat dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Modus operandi syaitan jenis manusia dapat dilihat secara jelas oleh mata kasar. Begitu juga bentuk permusuhan mereka kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Sementara jenis jin bercampur bersama manusia bagi menyesatkan dengan cara yang tidak diketahui manusia. Allah menyatakan dalam Al-Quran yang bermaksud, dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka daripada jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang yang rugi. Surah Al-Fussilat ayat 25. Iblis pula bermaksud dalam bahasa Arab bererti iaitu putus asa, kecewa dan berduka cita. Iblis menurut Al-Quran adalah salah satu daripada golongan jin yang ingkar pada perintah Allah supaya sujud kepada Nabi Adam. Allah berfirman, maksudnya, dan ingatlah kepada kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah daripada golongan jin, maka dia mendahului perintah Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman lagi, apakah yang menghalangmu daripada sujud kepada Adam semasa aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Surah Al-A'raf ayat ke-12. Iblis bukan makhluk baru ciptaan Allah ataupun tafsiran beberapa ulama terdahulu yang menyatakan iblis adalah malaikat yang membangkang kepada Allah. Kedua-dua ayat Al-Quran itu tegas menyebut iblis berasal daripada golongan jin yang tercipta daripada api. Hanya jin diciptakan daripada api, manusia tercipta daripada tanah dan malaikat daripada cahaya. Selain itu, ada beberapa dalil yang membuktikan iblis bukan daripada golongan malaikat. Antaranya,
Iblis memiliki keturunan, sementara malaikat tidak memiliki keturunan. Malaikat terpelihara daripada segala dosa, sementara iblis tidak terpelihara. Iblis tercipta daripada api, sedangkan malaikat tercipta daripada cahaya. Al-Quran menegaskan syaitan adalah jin. Banyak laporan hadis Rasulullah SAW dan perkataan sahabat yang sampai kepada kita menegaskan bahawa iblis adalah daripada golongan jin. Seterusnya berkaitan dengan qarin. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-36 yang bermaksud, sesiapa yang berpaling daripada pengajaran Allah yang Maha Pemurah, iaitu daripada Al-Quran, kami adakan baginya syaitan, maka syaitan itulah menjadi teman, iaitu Al-Qarin, kepada yang menyertainya. Rasulullah SAW berkata berkenaan dengan qarin, tidak ada seorang pun daripada kamu yang tidak diwakilkan oleh Allah qarin, teman daripada bangsa jin. Para sahabat bertanya, apakah qarin itu juga diperuntukkan untukmu, wahai Rasulullah? Dia menjawab, juga ya, juga untuk saya. Tetapi Allah SWT menolongku terhadapnya, lalu ia masuk Islam dan ia tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Qarin adalah salah satu daripada suku jin yang ditugaskan Allah supaya selalu mengikut manusia dalam setiap aktiviti harian mereka. Jin qarin ini tahu perjalanan hidup orang yang didampinginya dan mempunyai data lengkap kenaan orang yang didampinginya. Qarin mengetahui perjalanan hidup daripada orang itu lahir sehingga meninggal dunia. Ini memudahkan qarin menceritakan semua perkara berkenaan orang yang pernah didampinginya serta menambah pelbagai cerita bohong kenaan orang itu. Sahabat Rasulullah SAW Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masih lagi tidak mampu mengislamkan jin pendampingnya, sedangkan beliau terkenal dengan akidah yang kuat dan komitmennya pada Islam serta sangat ditakuti oleh syaitan. Seandainya seorang Muslim selain Rasulullah SAW mampu mengislamkan jin pendampingnya, pasti tidak ada gunanya kita diberi ujian dan cubaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah berjumpa dengan orang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi tetapi lemah dari segi akidah. Orang itu mengaku beliau bertemu dengan Nabi Khidir, beberapa orang malaikat yang mendampingi hidupnya dan membantunya ketika dalam kesusahan, serta selalu didampingi oleh imam masjid daripada kaum jin yang berasal dari Mekah. Sebenarnya orang itu mempunyai masalah peribadi yang agak berat. Dari sinilah qarin memulakan rancangan mereka bagi merosakkan akidah lelaki itu sehingga mudah dipermainkan. Apabila difikirkan secara waras, mantapkah iman kita sehingga Allah menurunkan Nabi dan malaikat bagi mendampingi kita? Dari sinilah kita dapat mengetahui orang itu sudah dikuasai syaitan. Seterusnya saya ingin menyentuh sedikit berkaitan dengan khadam. Apa itu khadam? Khadam daripada segi bahasa bermaksud pelayan. Ramai orang menganggap dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir tertentu akan membolehkan mereka mendapat khadam berupa malaikat. Khadam terbahagi kepada dua, iaitu khadam daripada malaikat dan khadam daripada syaitan. Khadam daripada malaikat atau syafaat, khidmat malaikat itu datang dengan izin Allah. Jika kita melakukan ibadah secara betul menurut syariat Islam, barulah ada kebersamaan malaikat yang memberi syafaat. Peluang bagi mendapatkan khadam malaikat sudah tidak wujud lagi, kerana khadam malaikat hanya datang kepada para nabi seperti Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bagi membisikkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para wali juga mungkin tidak didampingi malaikat. Wali cuma ada dua, iaitu wali Allah dan wali syaitan. Wali syaitan dikatakan dapat terbang, solat di atas air dan sebagainya. Itu semua cuma cerita, tidak ada bukti yang nyata. Sekiranya wali itu mengajar akidah yang betul, tentu mereka tidak akan mengajar ilmu pelik yang dapat merosakkan akidah umat Islam. Sekiranya benar mereka dapat melakukan perkara pelik
Itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas bantuan khadam, dan mereka tidak akan menceritakan kepada orang lain. Ini kerana mereka khawatir ia akan menimbulkan fitnah dan merosakkan akidah masyarakat yang tidak memahami situasi ini. Apabila dianugerahkan perkara seperti ini, iman mereka semakin bertambah. Mereka tidak rasa sombong dan bongkak dengan menceritakan perkara ini kepada orang lain. Saya pernah juga mendengar penjelasan Karut berkenaan khadam. Beliau mengaku sebagai guru besar ilmu khadam. Penjelasan guru ini berkenaan khadam bertentangan dengan akidah kita. Berikut adalah pendapat yang dikeluarkan oleh guru besar tersebut. Khadam adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling awal. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan khadam bagi menjaga manusia, iaitu jumlah khadam ini sangat banyak, dan semakin banyak huruf hijaiyah sama ada yang terdapat dalam Al-Quran ataupun azimat dicetak ataupun ditulis, maka jumlah khadam pun akan bertambah. Khadam bukan kekuatan yang menutup diri. Ia adalah kekuatan terbuka yang dapat dijadikan pengawal dalam segala hajat yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Bagi mampu berkomunikasi dengan khadam ini memerlukan proses latihan yang mantap. Katanya lagi, ilmu khadam itu sendiri adalah ilmu yang sudah lama wujud. Ini kerana khadam diciptakan sebelum jin, syaitan, manusia dan makhluk Allah yang lain. Namun demikian, jangan menganggap khadam sebagai kekuatan tanpa batas, kerana segala maha hanya milik Allah. Segala yang dipelajari oleh manusia termasuk jalan hidupnya, segala usaha dan hasilnya terletak pada Allah. Allah mewajibkan manusia berusaha dan jangan takbur. Inilah prinsip utama dalam mempelajari ilmu khadam. Dalam mempelajari ilmu khadam ini, katanya lagi, kita dapat mengetahui beberapa perkara berkenaan perkara gaib. Ini semua kerana kemurahan Allah, dan apa yang kita perolehi itu hanya sedikit sahaja. Hanya Allah yang maha besar serta maha segalanya. Apabila kita mempunyai kemampuan menarik atau mengambil apa yang berkenaan dengan unsur halus, maka gunakanlah bagi perkara yang baik. Jangan terlalu bernafsu bagi menghubungi makhluk halus, kerana apa sahaja yang ia katakan meskipun manis pada awalnya akan membawa mudarat pada akhirnya. Semoga dengan mempelajari ilmu khadam ini yang sesuai dengan perjalanan etika spiritual, maka kita akan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta jauh daripada rasa ingin tahu mengenai takdir yang menjadi rahsianya. Walaupun dalam ilmu khadam memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi hingga ke peringkat malaikat, namun ia tidak bererti kita perlu memaksakan diri, kerana panjang galah selalu ada batasnya dan akal manusia serta kemampuannya tidak mungkin sekaligus datang. Manusia ibarat memasuki jaringan besar internet di komputer apabila ingin memasuki dunia khadam. Ini kerana perbandingan penciptaannya adalah seorang manusia berbanding 9 jin dan 90 malaikat. Ceritanya lagi, antara khasiat ilmu khadam ini adalah mampu masuk ataupun mengambil benda bertuah tanpa perantaraan keris, besi bertuah, batu akik dan sebagainya. Mampu meminta pendapat seorang dalam segala perkara tanpa bertemu, iaitu dengan cara menarik sukma atau menarik isi hati seseorang sehingga mampu membongkar rahsia dan mengetahui perkara-perkara positif. Katanya lagi, mampu memiliki getaran khadam bagi mengesan lokasi tanah yang berpenunggu atau tanah yang di dalamnya terdapat benda-benda pusaka, sekaligus mengatur tindakan yang diperlukan. Mampu menjadi pendekar secara serta-merta, kerana dengan menguasai ilmu khadam, kita mampu menarik gerakan jurus sama ada jurus yang dimiliki oleh orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kita juga mampu menarik pelbagai jenis makhluk, jin, ruh dan sebagainya. Kita dapat memindahkan khadam dari satu benda ke satu benda yang lain, misalnya dari keris ke batu akik dan dari batu akik ke batu dan ke gelang dan sebagainya. Kita juga mampu memperoleh kemampuan pukulan jarak jauh tanpa emosi. Ilmu khadam adalah ilmu istimewa. Mereka yang menguasai ilmu ini akan mengalami pengalaman batin dengan menjelajah alam gaib seperti alam jin dan alam kubur. Apabila kita mampu menguasai diri dengan baik, kita mampu merasa bahkan berkomunikasi dengan penghuni dan alam gaib
serta dapat mengetahui maklumat daripadanya. Berhasil ataupun tidak usaha berkomunikasi dengan alam gaib bergantung pada kualiti orang itu, sehingga ilmu yang dipelajarinya dapat dikeluarkan secara maksimum. Orang yang memasuki khadam akan mengalami keadaan seperti bergetar tubuh badannya. Cara bertutur dan suaranya berbeza daripada suara asal. Ini menunjukkan khadam itu hadir. Ada beberapa benda yang dapat ditarik oleh khadam seperti batu mulia, besi, benda keramat dan sebagainya. Soalan yang dapat dikemukakan adalah berkenaan dengan perkara gaib. Semakin mahir seseorang mengajukan pertanyaan atau mengolah khadam, semakin banyak perkara-perkara yang akan diperoleh. Namun, kekuatan khadam adalah terbatas, jadi jangan berharap bagi mengetahui semua perkara. Kita boleh bertanya kepada khadam dengan beberapa soalan, namun ia tidak dapat mengatasi segalanya. Orang yang dimasuki khadam tidak sedarkan diri. Orang yang bertanya soalan akan mendapatkan mandat dan kepercayaan bagi melakukan perkara itu. Kita perlu memiliki cara baru bagi mengorek maklumat daripada setiap khadam yang baru, sehingga semakin dalam kita mempelajari ilmu khadam, maka semakin banyak peluang bagi memilikinya. Daripada penjelasan guru besar ilmu khadam ini, dapat disimpulkan beberapa perkara yang terang-terangan bercanggah dengan syariat dan akidah kita. Antaranya, Al-Quran dan hadis tidak pernah menjelaskan penciptaan khadam sebagai penjaga manusia. Ini adalah kebohongan yang menggunakan nama Allah sebagai pencipta khadam bagi menjaga manusia. Hakikatnya manusia hanya mempunyai Allah SWT sebagai pelindung. Yang kedua, penjelasan yang mengatakan setiap huruf hijaiyah daripada Al-Quran dan azimat ada khadamnya adalah bercanggah. Beliau menyamakan Al-Quran dan azimat pada taraf yang sama. Allah berfirman yang bermaksud, dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat ke-82. Seterusnya Allah berfirman lagi, marhumnya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman, dan orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Surah Silat ayat 44. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid ke-19 berpendapat, meminta bantuan dengan tulisan yang tidak dimengerti maknanya tidak diizinkan dalam syariat. Apalagi jika ada unsur syirik, maka perkara itu diharamkan, dan kebanyakan yang dilakukan oleh orang yang membuat azimat itu adalah syirik. Pernyataan yang mengatakan khadam dapat memenuhi permintaan kita adalah bercanggah. Sebagai orang Islam, kita hanya perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon. Surah Al-Fatihah ayat ke-5. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Tidak ada manusia yang dapat mengetahui perkara gaib melainkan apa yang digambarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis sahaja. Allah menyatakan dalam surah Al-Jin ayat ke-26 hingga 27, Dia adalah Tuhan yang mengetahui gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diredainya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Dan pada sisi Allah, kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya juga, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu
yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, iaitu di Lauh Mahfuz. Selain itu, Rasulullah SAW yang merupakan hamba yang paling dikasihi Allah pun tidak mengetahui perkara gaib, apalagi manusia biasa seperti kita. Seterusnya, sekiranya mereka mendakwa dapat berjumpa dengan malaikat, itu adalah tipu daya syaitan. Orang yang mengaku dapat berkomunikasi dengan malaikat selain Nabi, maka terbatal imannya. Guru besar ini mentafsir ayat 89 surah Al-Anbiya mengikut nafsunya dan tidak sesuai dengan penjelasan makna ayat itu. Ayat yang lengkap adalah dan ingatlah kisah Zakaria tak kala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkau waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Dalam ayat ini jelas Nabi Zakaria berdoa kepada Allah supaya diberikan anak yang dapat meneruskan perjuangan risalah Islam. Nabi Zakaria dan isterinya sudah terlalu tua. Nabi Zakaria berdoa meminta kepada Allah supaya membiarkannya keseorangan dalam menegakkan Islam, memandangkan umurnya sudah lanjut dan tidak mempunyai anak bagi meneruskan dakwah. Ini bertentangan dengan tafsir guru besar tadi yang menyatakan ayat ini adalah dalil supaya diberikan pendamping. Syaitan dan jin suka kepada manusia yang ingin berteman kepada mereka. Penjelasan guru tadi menunjukkan mereka berpaling daripada rahmat Allah dengan cuba mendapatkan khadam sebagai teman. Apabila kita melihat orang histeria atau kerasukan jin, tingkah laku mereka sama seperti apa yang dikatakan oleh guru besar ilmu khadam berkenaan orang yang dimasuki khadam. Sebenarnya keadaan seperti ini adalah rasukan daripada syaitan dan jin, bukan dimasuki khadam. Mereka ini ditipu oleh bisikan-bisikan syaitan. Ada orang menganggap dengan mengamalkan surah Al-Ikhlas mereka akan mendapatkan khadam daripada malaikat. Sekiranya mengamalkan Asma'ul Husna seperti Ya Latif, mereka akan mendapat khadam yang bernama Abdul Latif. Ini adalah pendapat yang salah. Menurut pendapat ulama, Syekh Zubaidi dalam kitab Ittaf Al-Sa'adah Al-Muttaqin, dan tidak harus meminta pertolongan jin bagi menyempurnakan segala hajat dan menjunjung suruhannya dan mengambil khabarnya dengan sesuatu daripada segala ghaib yang seumpama itu. Menurut pendapat Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, antara sebab larangan ini adalah meminta pertolongan daripada jin atau bekerjasama dengan mereka boleh menyebabkan seseorang itu berada dalam kemungkaran yang besar seperti perbuatan dan perasaan menghormati dan membesarkan kebolehan jin, membenarkan arahan dan segala perbuatan mereka, merendahkan diri secara keterlaluan di hadapan jin, dan jin itu mampu melakukan sesuatu yang pelik dan menyalahi serta mencari adab yang mana akan menyebabkan seseorang itu menganggap jin tadi sebagai wali dan sebagainya. Jadi, kedua-dua syekh bersetuju mengatakan meminta pertolongan kepada jin tidak dibenarkan oleh Islam kerana pertolongan jin akan menjadi faktor penting yang menyesatkan manusia. Jin dan syaitan banyak menyesatkan manusia. Berdasarkan kenyataan ini, ramai manusia yang disesatkan oleh jin. Meminta pertolongan jin menunjukkan seolah-olah manusia membuka jalan serta memberikan peluang kepada jin bagi menguasai dan menyesatkan manusia. Atas dasar itulah Syekh Zubaidi berpendapat meminta pertolongan atau bekerjasama dengan jin adalah dilarang dalam Islam. Meminta pertolongan jin boleh menyebabkan seseorang menjadi kufur dan syirik kepada Allah. Antara perkara yang sering dilakukan oleh orang yang berkhadam dengan jin adalah meminta bagi dihantarkan ke suatu tempat, membawanya terbang ke Mekah bagi mengerjakan haji dan sebagainya. Bagi orang yang jahil dengan syariat Islam, mereka pasti menganggap itu adalah keramat para wali. Sebenarnya itu adalah bantuan dan tipu daya jin semata-mata. Kadang-kadang ada jin yang mengaku sebagai khadam ayat Al-Quran ataupun surah dalam Al-Quran. Kononnya khadam ini diperoleh melalui hasil bacaan ayat tertentu. Apabila khadam ini muncul, mereka akan memberi syarat
kepada pengamalnya seperti tidak boleh meninggalkan solat, bersedekah, jangan minum arak, mengamalkan zikir dalam jumlah tertentu dan sebagainya, sehingga orang itu yakin kepada kebolehan khadam ini. Apabila timbul perasaan yakin, khadam ini mula menguasai orang itu. Khadam-khadam ini pula akan mengarahkan manusia melakukan, meninggalkan dan mentaati sesuatu sehingga timbul syirik dalam diri orang itu. Ia seterusnya menyebabkan orang itu sesat. Memang sukar hendak membezakannya kerana jin ini berlindung di atas nama atau unsur agama Islam itu sendiri seperti Al-Quran, hadis, doa, zikir dan sebagainya. Malah berkhadam kepada jin seperti mampu melakukan sesuatu di luar logik akal manusia, seperti mampu menyembuhkan orang sakit, kebal dan sebagainya. Perkara ini disangka keramat yang diperoleh daripada hasil zikir-zikir tertentu yang dibaca. Orang yang mempunyai khadam daripada golongan jin suka bekerjasama dengan mereka. Ini kerana apabila mereka meminta bantuan khadam jin, bantuan pasti datang dengan cepat. Sedangkan apabila beribadah dan berdoa meminta pertolongan kepada Allah, Allah pasti memakbulkannya permintaan itu, tetapi mungkin ditunaikan dalam jangka masa yang agak lama. Seorang rakan perawat kepada saya pernah berdialog dengan orang yang mengaku mempunyai khadam. Menurutnya, proses ritual bagi mendapatkan khadam ini adalah dengan melakukan puasa mutih selama beberapa bulan ataupun sebulan penuh dengan membaca zikir-zikir tertentu dan berbuka dengan segumpal nasi putih sahaja. Orang itu mengaku semasa awal proses berpuasa, beliau melihat sendiri khadam itu datang kepadanya dalam keadaan beliau sedar, tetapi khadam itu cuma tinggi atas sedikit daripada buku lali. Selepas tamat proses, sekali lagi beliau berjumpa dengan khadamnya, tetapi kali ini khadamnya tinggi 2 kali ganda daripada badannya. Mukanya menggerungkan, hodoh dan badannya berwarna hitam. Beliau juga mengamalkan beberapa zikir dan kononnya dapat menjaga diri. Beliau tidak mengamalkan zikir maksurat kerana sekiranya beliau mengamalkan maksurat, seolah-olah beliau merapatkan diri kepada Allah dalam keadaan berjalan. Namun, apabila mengamalkan zikir tertentu, beliau merapatkan diri kepada Allah dalam keadaan berlari. Zikir maksurat adalah zikir yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW semasa hidup hingga wafat, yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Manusia seperti ini mudah taat dan tunduk kepada syaitan dan jin. Mereka pasti percaya apa sahaja yang dikatakan oleh jin seolah-olah ia datang daripada Allah. Akidah mereka sudah terpesong dan terkeluar daripada Islam tanpa disedari. Sekian dahulu untuk kali ini, dan saya akan bongkarkan lagi berkaitan dengan alam jin ini dalam episod-episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan komen bagi menambah mutu dan penyampaian saya kepada anda. Sekian dahulu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.